Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Ashraf Roslan dan juga rakan penyampai Gigi Ahmad untuk Awani Pagi. Dan seperti biasa, untuk jam ini kami akan membawakan berita-berita tumpuan di Astro Awani. Dan sudah sepertinya hari ini kita akan mulakan dengan berita mengenai Omicron dahulu, iaitu mengenai Omicron. 49 lagi kes dilaporkan, satu disyaki penularan tempatan. Apa yang saya dapat kongsikan bersama dengan anda, ini Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melaporkan terdapat pertambahan 49 kes COVID-19 varian Omicron di negara ini, menjadikan jumlah kumulatif kepada 62 kes. Ia selepas Institut Penyelidikan Perubatan IMR menjalankan ujian PCR genotyping assay ke atas 145 kes positif COVID-19 dalam kalangan pengembara dari 15 sehingga 21 Disember 2021, Gigi. Dan dalam masa yang sama juga, apa yang dipaparkan ataupun didedahkan oleh Menteri Kesihatan kita, Khairy Jamaluddin, yang berkata 62 kes varian Omicron, 61 daripadanya adalah jangkitan import dari luar negara. Manakala satu kes lagi masih dalam siasatan yang disyaki berkemungkinan merupakan jangkitan tempatan yang dilaporkan di Sarawak pada 24 Disember. Dan katanya kes ini merupakan seorang lelaki warga negara Cina berusia 38 tahun yang bekerja di sebuah syarikat kejuruteraan di Sarawak selama 3 tahun, dan kes ini tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dalam tempoh 3 tahun ini, dan punca jangkitan masih belum dapat dikenal pasti dan siasatan masih diteruskan oleh pejabat kesihatan di bahagian Kuching sana. Apapun berita ini sebenarnya, Ashraf, terus memberikan satu kejutan kepada rakyat apabila kita sendiri melihat Omicron ini walaupun tiada perjalanan sebelum ini, ada sejarah perjalanan ke luar negara, tetapi ketika ini kita dah nampak ada satu penularan tempatan yang mana ini sedikit sebanyak memberikan satu kebimbangan kepada rakyat. Tapi apa pun bimbang-bimbang juga, kita perlu berwaspada, tingkatkan waspada kita tu. Pastikan anda tak pergilah kepada tempat-tempat yang bersesak-sesak. Tapi apa pun kita faham situasi sekarang, ya Ashraf, betul, ketika banjir sedang melanda ini pasti susah untuk melakukan penjarakan fizikal misalnya. Tapi apa pun kita harapkan yang terbaik ketika kita melayari ataupun menelusuri detik-detik sukar ini. Kita tak nak terus-menerus jangkitan meningkat ketika ini, ketika kita sedang dilanda bencana. Apa-apa kita doakan penularan dalam negara kita terkawal. Betul. Tapi sedikit saya nak bawakan daripada Khairy Jamaluddin juga berkenaan dengan jangkitan varian Omicron ini, kerana ia dijangka meningkat dalam negara, tapi sejauh mana impaknya kepada kes jangkitan dalam negara, kita dengar penjelasan daripada KJ sendiri. Kemungkinan Omicron sudah berada di komuniti adalah agak tinggi. Disebabkan kes di Sarawak ini adalah seorang yang tidak ada sejarah perjalanan ke luar negara. Dia tak keluar pun. Maka ini menunjukkan bahawa sudah berada di komuniti, dan kita menjangkakan bahawa kes-kes akan meningkat disebabkan Omicron sudah berada di komuniti. Sejauh mana severity ataupun sama ada Omicron ni memberi gejala yang lebih teruk daripada Delta, kita tak tahu. Ada beberapa kajian yang telah diterbitkan di United Kingdom yang menunjukkan mungkin Omicron ni tidak seganas Delta. Tapi ini kita tak tahu sebab epidemiologi di UK dan Malaysia lain. Jadi kita tak tahu. Bila gelombang Omicron sampai ke Malaysia, kita tak tahu sama ada ia akan menyebabkan kemasukan hospital yang meningkat ataupun tidak. Kita akan buat langkah-langkah pencegahan. Yang pertama, of course, adalah program peak booster kita ataupun dos penggalak kita yang setiap hari semakin meningkat kadar dia, dan kita akan perhebatkan lagi program booster. Yang kedua, bagi mereka yang mahu ke luar negara, kita sarankan untuk mendapatkan booster sebelum ke luar negara. Itu dia, Gigi. Menteri Kesihatan kita, Khairy Jamaluddin, mengatakan walaupun seperti yang dinyatakan, varian Omicron ini mungkin tidak sebahaya Delta, penyebarannya kurang, namun kita sebagai rakyat Malaysia harus tetap berwaspada dengan jangkitan tersebut. Dan kita masih lagi nak membawakan perkembangan mengenai varian Omicron. Di sini kami membawakan KKM siasat pengesahan kes Omicron di Indonesia, libatkan individu pulang dari Malaysia. Siasatan lanjut berkenaan pengesahan satu kes varian Omicron di Indonesia melibatkan individu yang baru pulang dari Malaysia sedang dijalankan, kata Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin. Beliau berkata
Kementerian Kesihatan KKM juga sedang bekerjasama rapat dengan pihak Kedutaan Indonesia di Malaysia, Kementerian Kesihatan Indonesia dan Jabatan Immigration bagi pengesanan kontak rapat kepada kes tersebut. Kementerian Kesihatan Indonesia dalam satu kenyataan pada 23 Disember memaklumkan ia mengesahkan 3 kes COVID-19 melibatkan varian Omicron di negara itu dan satu daripada kes merupakan pekerja asing rakyat negeri itu yang bekerja di Malaysia. Menurut Khairi, lelaki warga negara Indonesia berumur 20 tahun itu pulang ke negara berkenaan pada 10 Disember lepas dengan ujian COVID-19 adalah negatif semasa ketibaan. Dan dikatakan juga hasil ujian COVID-19 pada 16 Disember di Indonesia semasa dalam tempoh kuarantin disahkan positif dengan varian Omicron pada 21 Disember. Itu antara fakta berkenaan kes ini. Apapun, kata Khairi Jamaluddin, hasil siasatan di Malaysia mendapati individu berkenaan merupakan pendatang tanpa izin di depoh tahanan Semenyih yang ditahan pada 22 September bersama 3 lagi rakannya, dan keempat-empat mereka ini melakukan saringan kemasukan ke depoh pada 23 September dan kesemuanya negatif, dan 2 rakannya dibebaskan pada 24 September kerana mempunyai dokumen lengkap. Dan kata Khairi Jamaluddin, sehingga kini rakan kes yang pulang bersama dimaklumkan adalah negatif COVID-19 pada saringan COVID-19 kedua. Tapi apapun, siasatan akan dilakukan oleh KKM kerana kita tahu apa yang KKM dimaklumkan bahawa saringan kedua adalah negatif, tetapi bagaimanapun apa yang dimaklumkan oleh Kedutaan Kementerian Kesihatan di Indonesia itu sendiri bahawa saringan kedua individu ini adalah positif dengan varian Omicron. Apapun, ini merupakan satu perkara yang perlu diambil perhatian juga. Siasatan akan dilakukan, kami akan bawakan perkembangannya dari semasa ke semasa. Tapi dalam masa yang sama juga bercakap mengenai perkara ini juga mengenai COVID-19 dan juga vaksin itu sendiri, pastinya apabila varian Omicron ini melanda negara, semua pun menggalakkan suntikan booster, itu suntikan penggalak itu diambil oleh rakyat Malaysia, kerana satu-satunya jalan Ashraf, ketika ini kita lihat adalah suntikan penggalak itu diambil oleh penerima Sinovac untuk kita tingkatkan imuniti antibody daripada melawan varian-varian baru seperti Omicron ini. Tetapi apapun, kita harapkan kepada mereka yang di luar sana yang telah pun menerima mungkin notification daripada anda punya MySejahtera, cepat-cepatlah ambil booster shot ini sebelum mungkin terlewat ataupun mungkin perkara ini sudah pun menular di dalam komuniti kita dan tidak boleh dikawal lagi. Apapun, kita perlu ambil vaksin ini sebagai pendinding, pelindung diri daripada varian-varian baru. Ini satu lagi perkara yang dibawakan, dikemaskinikan oleh Menteri Kesihatan kita Khairi Jamaluddin semalam berkenaan dengan kuarantin, yang mana kata Khairi Jamaluddin semua menteri yang sedang bercuti di luar negara diarahkan pulang segera, juga masih ditakluk kepada perintah kuarantin seperti yang ditetapkan. Dan katanya buat masa ini mereka mesti menjalani kuarantin walaupun dipanggil pulang. Sangat penting untuk berwaspada dan berhati-hati dalam hal ini, dan perkara kuarantin ini masih lagi terpakai. Itu yang ditegaskan oleh Khairi Jamaluddin dalam sidang media semalam. Dan katanya beliau juga berkata ada menteri yang diarahkan pulang tertakluk kepada kuarantin dan mereka akan diberikan pengecualian tertentu memandangkan negara berdepan masalah banjir. Dan juga kita tahu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada juga pada sidang media selepas melawat mangsa banjir di Bentong Pahang semalam berkata menteri-menteri kabinet ni yang sedang bercuti atau merancang untuk bercuti ini kena batalkan percutian masing-masing sehingga masalah bencana banjir yang melanda negara kita ini selesai. Dan susulan pengumuman berkenaan, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohamad Zuki Ali juga dalam kenyataan turut memaklumkan cuti semua Ketua Setiausaha, Kementerian dan Ketua Pengarah Jabatan serta agensi kerajaan juga dibatalkan serta-merta. Dan juga mengulas mengenai dakwaan, kita tahu ramai juga dekat luar sana bercakap mengenai Ahli Parlimen Hulu Langat Datuk Hasanuddin Mohamad Yunus yang dilihat macam melanggar perintah kuarantin dan melawat mangsa banjir di kawasan Parlimennya Hulu Langat. Khairi Jamaluddin berkata KKM sedang menyiasat perkara berkenaan. Kita akan tunggu bagaimana hasil siasatan, dan walau bagaimanapun KJ memohon pengecualian kuarantin untuk perjalanan antara 8 Disember hingga 12 Disember. Beliau menghadiri mesyuarat Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Istanbul, Turki bersama 3 wakil rakyat lain. Pengecualian itu diluluskan kerana protokol ujian dan pelepasan yang kami ada untuk perjalanan rasmi. Apapun sebenarnya pengecualian itu boleh diminta rupanya, tetapi kena lihat bagaimana
sebenarnya lawatan yang dilakukan oleh seseorang menteri itu. Kalau kita lihat daripada sejarah lawatan Ahli Parlimen Hulu Langat ini, beliau berada di banyak negara ya, ada Iran, Pakistan dan sebagainya, dan bagaimana sebenarnya keadaan beliau ketika melakukan perjalanan lawatan itu, adakah ia mengikut prosedur ataupun protokol rasmi SOP COVID-19. Apapun kata KKM, siasatan sedang dilakukan ketika ini, kita perlu lihat dan tunggu bagaimana hasil siasatannya. Dan bercakap mengenai semua menteri perlu duduk di dalam negara, perlu batalkan percutian kerana banjir. Kita tahu itu merupakan satu gesaan yang sangat baik ketika ini. Betul. Dan kami nak bawakan juga berkenaan dengan info bencana banjir pagi ini, yang mana pagi ini mencatatkan memang kita tahu ada penurunan, tapi pagi ini mencatatkan 37,319 mangsa daripada 10,950 keluarga, dan ini adalah jumlah daripada 5 negeri setakat ini, iaitu Kelantan, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Dan jumlah PPS yang dibuka juga berkurangan 233. Dan juga kalau kita lihat, kalau di Selangor itu, Selangor masih mencatatkan 16,579 mangsa, lebih 15,000 mangsa lagi, dan juga 86 PPS dibuka. Manakala kalau kita nak tengok Pahang mencatatkan mangsa paling tinggi 19,839 yang ditempatkan di 137 PPS. Kami akan bawakan berkenaan dengan info berkaitan mangsa banjir ini dari semasa ke semasa. Tapi anda di luar sana, anda boleh sendiri pergi ke info bencana jkm.jkm.gov.my ini untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan mangsa-mangsa banjir dan juga PPS yang ditempatkan. Betul tu Gigi. Dan bercakap mengenai banjir juga Gigi, kita sedar sejak seminggu lepas ramai volunteer ataupun sukarelawan yang turun padang untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Bukan sahaja rakyat Malaysia, namun selebriti-selebriti tanah air juga turun padang. Antaranya kita ada Kak Sharifah Shahira, kita ada Azhan Rani dan ramai lagi, Wani Asrita, Nabila Razali, semuanya turun padang untuk membantu mangsa-mangsa banjir yang terkesan akibat tragedi tersebut. Dan bercakap mengenai selebriti-selebriti tanah air ini Gigi, semalam kita mendapat berita bahawa pelakon Hollywood Datuk Michelle Yeoh juga turun padang membantu mangsa banjir bersama dengan volunteer-volunteer yang lain Gigi. Dan beliau ini kita tahulah masyhur dengan filem-filem di Hollywoodnya. Tan Sri Michelle Yeoh ni meluangkan masa juga dalam cuti perayaan Christmas dengan menyertai kerja-kerja pembersihan pasca banjir di Taman Sri Muda Shah Alam. Dan tahun ini Christmas ramai yang menggunakan cuti minggu ini, Sabtu, Ahad, Isnin ini untuk membantu ramai mangsa-mangsa banjir. Ini juga dilakukan oleh Michelle Yeoh yang turut bersama pelakon yang kita lihat turut-turun ya semalam adalah tokoh konglomerat Tan Sri Vincent Tan. Kita tahu Michelle Yeoh ni baru saja keluar dengan filem barunya Shang-Chi tu. Kalau ramai yang dah tengok boleh tahulah itu adalah Michelle Yeoh turun bersama melihat ataupun membantu rakan-rakan mangsa banjir di Taman Sri Muda itu. Dan personaliti itu juga dilihat melakukan kerja-kerja pembersihan bersama pasukan 502 askar wataniah di bawah Division keempat Infanteri Malaysia dan juga MBSA dan juga Yayasan Taiwan Buddhist Zuchi Malaysia. Selain daripada Michelle Yeoh, kita juga ada atlet yang turun bantu mangsa banjir. Jago badminton para negara Chia Lit Ho juga kita nampak mengorbankan masa sebagai atlet dengan turun padang hulurkan sumbangan kepada masyarakat setempat yang terkesan akibat banjir. Dan kita tahu juara dunia sebanyak 6 kali itu juga tidak terlepas untuk menceriakan mangsa banjir di sekitar Hulu Langat dan juga Bukit Tadum. Dan dalam satu hantaran di laman Facebooknya, Liat Hau berkata antara barangan yang disumbangkan adalah makanan kering, selimut serta barangan elektrik
listrik dan suka kita untuk lihat mereka-mereka ini yang juga menjadi inspirasi kepada ramai rakyat di luar sana untuk sama-sama turun padang melakukan kerja-kerja amal begini, membantu rakyat ketika kesusahan. Betul. Benarlah ketika ini rakyat membantu rakyat, rakyat tolong rakyat dan sama-sama sebenarnya ramai sebenarnya antara kalangan kita ni sama ada berkemampuan ataupun tidak berkemampuan turut sama-sama untuk memberikan ataupun menyumbang tenaga membantu mangsa banjir. Betul tu Gigi. Dan bercakap mengenai Datuk Min Syed, kalau semalam siapa sempat pergi ke social media terutamanya Twitter, kita dapat menyaksikan ada orang lawak-lawak lah. Biasalah netizen kita ni apabila melihat Datuk Min Syed bekerjasama dengan volunteer-volunteer lain, dia kata nasib baik dia tak bawa naga sangci tu bersama-sama. Kan untuk berkemas untuk membantu bangsa-bangsa banjir. Dan seperti mana yang Gigi katakan tadi, ada yang mungkin mampu untuk membantu dan ada juga yang kurang mampu. Tapi sebenarnya sebagai rakyat Malaysia, sebab Gigi, kalau ada yang membantu yang tidak menunjukkan, ada juga rakyat-rakyat yang mengeluarkan kata-kata pedas di mana mengatakan bahawa mereka yang tidak membantu ini tidak prihatin sebenarnya. Namun sebenarnya untuk pengetahuan anda semua, sekiranya mereka tidak membantu itu ataupun tidak menunjuk apa yang mereka buat, itu tidak bermakna mereka tidak prihatin dengan keadaan semasa. Jadi kalau boleh kita minta kepada rakyat Malaysia, janganlah kita menuduh yang bukan-bukan kepada mereka yang tidak menunjuk ataupun tidak membuat apa-apa posting mengenai bantuan banjir. Sebab apa? Mungkin ada perkara lain yang mereka bantu yang mungkin kita sendiri tidak nampak. Betul tak, ya, Gigi? Betul. Jangan menghakimi mereka dari segi luaran. Mana tahu dia sebenarnya menderma. Betul. Ataupun mungkin mempunyai kekangan masa macam kita ni. Betul. Yang perlu bertugas di studio, kekang dengan masa bekerja. Ada juga mungkin kekangan transport ataupun kenderaan untuk datang ke tempat-tempat mangsa banjir. Apapun, kita tahu setiap rakyat Malaysia menitipkan doa kepada mangsa-mangsa banjir ni agar urusan mereka dipermudahkan. Bercakap mengenai mangsa banjir itu, kita tahu ketika ini banyak negeri-negeri terutamanya di Selangor itu sedang melakukan operasi pembersihan pasca banjir. Kalau saya boleh bawakan sedikit update daripada Menteri Besar Selangor, di Twitternya bercakap bahawa proses pembersihan di beberapa kawasan di Klang dan Shah Alam sudah mencapai tahap 50%. Tapi saya arahkan supaya proses ini disegerakan bagi kawasan yang masih belum mencapai tahap memuaskan. Kita juga telah berhubung dengan beberapa pihak untuk tambah jumlah lori. Bercakap mengenai pembersihan pasca banjir ni, Ashraf, apa yang penting ketika kita nak bersihkan rumah masa waktu banjir ini adalah water jet itu sendiri. Betul. Dan juga saya kira adalah lori untuk bawa sampah-sampah ni yang dibawakan air dalam rumah tu, mungkin kayu-kayu ataupun juga sepihan-sepihan daripada rumah itu sendiri kan. Itu sebenarnya yang penting, nak angkut tu perlu dibawa dalam lori, sebab saya kira itu sebenarnya yang paling penting. Kalau satu kawasan kejiranan itu bolehlah bantuan diberikan seperti bantuan sewaan lori, mungkin boleh mempermudahkan mangsa-mangsa banjir. Betul tu Gigi. Dan bercakap mengenai banjir, lagi yang kita nak kongsikan adalah mengenai berita mengenai Abang Viva. Abang Viva ni sangat terkenal juga di Twitter buat masa ini. Namun apa yang kita nak kongsikan? Hero. Hero. Hero tidak didendang. Dan kita nak bercerita mengenai Abang Viva nafi kutip dana, minta orang ramai berhati-hati. Gigi, ini yang bahaya Gigi, sebab kadang-kadang ada yang cuba mempergunakan situasi ketika ini, obat kata orang itu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu yang sangat bahaya Gigi. Sebab apa? Contohnya bila dah ada seorang melaksanakan tugas-tugas seperti ini, tapi ada pula individu-individu lain yang mengambil peluang dan juga ruang untuk melakukan kerja-kerja yang mungkin orang kata tidak sepatutnya berlaku lah. Jadi di sini apabila timbul isu ini, sepatutnya rakyat Malaysia lebih peka dan kalau boleh kita tanyakan terus kepada individu tersebut, adakah benar dia melakukan orang kata kutipan derma dan sebagainya, agar perkara ini tidak berlaku, perkara yang tidak kita mahukan, itu seperti scammer lah terutamanya, Gigi. Betul. Saya pernah nampak ada dekat satu tweet tu yang memaparkan Facebook Azwan Omar ini dengan nombor akaun dia. Ada CIMB dan juga Maybank. Tapi saya tak tahu sejauh mana pengesahan daripada dua nombor akaun tu. Tapi apa yang kita tahu sekarang ni telah pun dinafikan oleh empunya badan. Katanya tak ada, tak pernah sejak hari pertama dia membantu masa banjir sehingga jadi viral pun. Saya tak ada buat kumpul dana atau minta duit dari pihak media untuk
untuk sebarang temu bual ataupun apa saja untuk membantu mangsa banjir. Apapun anda, saya kira lebih baiklah kalau anda nak menderma untuk membantu Abang Viva ni, teruslah pergi jumpa Azwan Omar tu sendiri untuk memberikan bantuan. Itu mungkin lebih selamat daripada kita tertipu, kita bagi duit kepada orang mungkin yang mengambil kesempatan atas kesempitan ini. Betul. Kan? Mengaku sebagai orang tengah dan terus lepas tu tiba-tiba hilang dan menggunakan nama orang lain tu sebenarnya adalah satu tindakan yang tidak wajar lah. Lebih-lebih lagi dalam keadaan yang boleh kita kata terdesak ini, ramai orang yang memerlukan bantuan, tapi apabila kita menggunakan kita melakukan perkara tersebut, ia mungkin boleh memburukkan nama individu tersebut, dan ini sangat-sangat perlu kita elakkan. Dan seperti yang Gigi katakan tadi, sekiranya benar anda ingin menyumbang, terus saja kepada individu tersebut agar kita boleh sampaikan terus kepada mangsa-mangsa banjir. Gigi. Ya, kita perlu berhenti berehat seketika. Selepas ini kita nak bawakan lebih banyak perkembangan dan tumpuan di Astro Awani kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam masa setengah jam ini. Kita nak bawakan sedikit lagi tumpuan di astroawani.com. Ini di luar negara berkaitan dengan varian Omicron, yang mana kita tahu semalam meriah sambutan Christmas di seluruh dunia. Tetapi di beberapa kawasan di dunia ini tiada sambutan Christmas dan petugas kesihatan dilihat komited rawat pesakit. Itu berlaku di France, di Perancis. Salah sebuah hospital terbesar di Perancis mungkin tidak lagi dapat menampung kemasukan pesakit baru akibat COVID-19, sekaligus menimbulkan kerisauan orang ramai. Namun tiada apa lagi yang terdaya dilakukan selain memberikan semangat kepada kaki tangan di hospital berkenaan untuk terus berjuang merawat pesakit meskipun pada sambutan hari Christmas. Dan mereka ni sebenarnya kalau kita lihat ini paparan apa yang berlaku di hospital di Perancis sana, mereka mengakui bahawa mereka sudah letih dan turut merasakan gelombang keletihan seperti gelombang wabak COVID-19 ini, dan katanya kami sudah muak dengan ini. Kami sentiasa berikan tumpuan untuk lakukan kerja kami dan cara yang terbaik. Semakin banyak bebanan yang kami perlu hadap dan semakin ramai orang yang letih, dan tetapi ramai kaki tangan yang juga telah berhenti kerja dan menjadikan tugas mereka lebih sukar. Sebenarnya apa yang berlaku di Perancis ini juga kita hadapi di Malaysia ini. Betul. Juga, Ashraf. Apabila kita sendiri pun merasakan fatigue dengan varian dengan COVID-19 ini. Betul. Yang mana terus membawakan varian-varian baru, tak habis-habis lagi. Betul. Pastinya semua orang merasakan kepenatan ini, tetapi apa lagi yang kita boleh harapkan selain kita nak semua orang berwaspada, semua orang untuk mengikut SOP yang telah ditetapkan. Apa lagi yang boleh kita lakukan selain berhati-hati ketika ini, walaupun semua orang pun merasakan gelombang keletihan seperti yang berlaku di Perancis ini. Saya nak bawakan juga perkembangan di Palestin yang mencatatkan 5 kes baru varian Omicron. Ini yang berlaku di Ramallah, yang mana Palestin merekodkan 5 kes baru pada Sabtu. Itu lapor agensi Anadolu. Dalam satu kenyataan, jurucakap Kementerian Kamal Al-Shakra berkata jangkitan baru itu dilaporkan di tebing barat yang diduduki. Dan beliau berkata jumlah keseluruhan kes varian Omicron di wilayah Palestin setakat ini adalah sebanyak 23. Ashraf. Betul tu Gigi, dan seperti yang Gigi katakan tadi, kalau boleh saya kembali kepada cerita Christmas tadi lah Gigi, kan macam yang kita lalui pada musim tahun-tahun lepas, di mana apabila kita menyambut perayaan itu kita terpaksa berjauhan dengan keluarga. Jadi sama juga dengan mereka yang berada di sana apabila tidak dapat menyambut Christmas, namun semangat Christmas itu tetap mereka bawa. Mereka menghiasi hospital itu dengan adanya hiasan-hiasan pokok Christmas dan juga hiasan-hiasan Christmas satu utamanya. Sebenarnya walaupun apa pun yang terjadi Gigi, semangat sesuatu perayaan itu perlu dibawa. Seperti di Malaysia juga, kalau semasa hari raya, macam Gigi sempat bekerja, saya pun bekerja juga pada hari raya, kita tetap meraihkan perayaan Aidilfitri itu dengan meriah walaupun berjauhan dengan keluarga. Namun itu sahaja yang mampu orang kata mengubat rindu di kampung halaman lah Gigi. Sebab apa? Kita dah lama berjauhan. Jadi itu saja yang mungkin boleh orang kata menaikkan semangat kita untuk terus bekerja walaupun jauh daripada keluarga Gigi. Baik.
Baik, saya sebenarnya nak alihkan sedikit tumpuan kita. Ini sebelum kita berhenti habis awal di pagi ini. Waspada amaran hujan lebat berterusan yang dikeluarkan oleh NADMA, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Johor, Sabah dan Sarawak diminta sentiasa berwaspada untuk amaran hujan lebat berterusan yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Aminuddin Hasim berkata, mereka turut diarah mengambil tindakan awal membuka pusat kawalan operasi bencana semalam serta memaklumkan agensi-agensi responder untuk bersiap siaga untuk operasi. Saya nak bawakan sedikit kalau sempat muka hadapan berita harian yang juga memaparkan waspada ataupun amaran hujan ribut ini, yang mana tajuk besar di situ hujan ribut petir di Kelantan, Terengganu, Pahang hari ini. Dan kita harapkan adanya peringatan yang dikeluarkan oleh berita-berita utama dalam negara kita sedikit sebanyak boleh memberikan satu sifat ataupun rasa jaga-jaga, rasa hati-hati di kalangan rakyat ketika musim hujan. Dan juga kalau kita nak tengok seperti yang Ashraf katakan, New Straits Times juga memaparkan semangat Christmas itu walaupun kita berhadapan dengan bencana banjir dan juga apa yang berlaku sejak 2 tahun lalu iaitu COVID-19. Itu antara paparan yang dibawakan oleh NST New Straits Times. Dan kalau kita nak tengok di harian Metro, lain sedikit, misi suci 9 beradik yang mana ini menceritakan berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh 9 adik-beradik termasuk yang bergelar peguam dan jurutera untuk menubuhkan Badan Pengurusan Jenazah Al-Kausar secara sukarelawan membantu menguruskan jenazah yang tidak dituntut yang berusia antara sebulan hingga 2 tahun. Itu anda boleh lihat paparannya di harian Metro muka hadapan hari ini, misi suci 9 beradik. Saya kira itu saja sebenarnya Ashraf yang kita boleh bawakan dalam awal ni pagi. Terima kasih kerana menonton kami. Saya Jijak Ahmad dan saya Ashraf Roslan. Jumpa lagi. Baik, Assalamualaikum.